Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam minimas kesayang. Hari ini saya Muhammad Syazadi PDW akan membentangkan hasil kerja yang berkaitan dengan perbandingan dialek bahasa Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu Standard. Dialek geografi menurut Nik Safiah Karim adalah suatu bahasa yang mungkin mempunyai banyak variasi bergantung kepada sejarah perkembangannya, jumlah penduduk dan luas penyebarannya. Menurut Asmah Haji Omar pula, dialek geografi bermaksud memberi keterangan kepada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah bahasa yang berkenaan yang menurunkan dialek-dialeknya atau perkembangan-perkembangan yang berlaku dalam masing-masing dialek itu secara tersendiri atau secara berkaitan dengan dialek-dialek lain. Menurut Asmah Haji Omar, terdapat beberapa dialek bahasa Melayu Sarawak dituturkan oleh masyarakat yang menetap di beberapa daerah Sarawak seperti daerah Betong, Kuching, Kota Seramahan dan beberapa daerah lain. Menurut Asmah Haji Omar menjelaskan di mana wujudnya variasi bahasa dalam kalangan penutur dipercayai wujud kerana perpecahan antara satu kawasan ke kawasan. Objektif kajian bagi kajian ini ialah untuk mengenal pasti perbezaan antara dialek Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu Standard. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menjelaskan perbandingan perkataan-perkataan dalam dialek Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu Standard dari aspek fonologi, semantik, sintaksis, dan morfologi. Seterusnya, metodologi kajian iaitu kaedah bagi melaksanakan kajian ke atas subjektif kajian yang tertentu. Kami membuat pendekatan secara menganalisis data melalui video yang mempunyai data yang menepati kriteria yang boleh dibuat perbandingan antara dialek Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu Standard. Pendekatan seterusnya, kami menerangkan data kajian secara deskriptif dengan menganalisis video tersebut. Yang pertama, melalui pemilihan video. Kami telah memilih video melalui sumber YouTube yang mempunyai unsur dialek Melayu Sarawak. Video tersebut adalah berdurasi 5 minit dan 1 saat. Yang kedua, prosedur pengumpulan data. Kami melakukan kajian di kediaman masing-masing dan secara dalam talian. Kami melakukan pemilihan video yang telah disenaraikan oleh setiap ahli kumpulan. Pengumpulan data pula dilakukan dengan mendengar ujaran lisan daripada video tersebut. Yang ketiga, prosedur penganalisisan data. Data dianalisis dan ditranskripsi. Data yang telah ditranskripsi disemak semula dengan merujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bagi mengesahkan kesahihan data tersebut. Data yang telah disenaraikan seterusnya dihuraikan secara terperinci. Dari aspek fonologi, proses pertama ialah proses keluncuran dan penggolotisan, di mana dalam perkataan Melayu Sarawak iaitu boyak, dalam bahasa Melayu Standardnya ialah buaya. Terdapat proses penyebaran keluncuran di dalam perkataan boyak atau buaya di dalam video. Proses keluncuran W dapat dikenal pasti dalam perkataan buaya, maka perkataan boyak terlibat dalam dua proses iaitu proses keluncuran W menjadi O dan juga proses penggelotisan. Kedua ialah proses fonologi perubahan dan pengguguran, di mana terdapat perkataan yang dikenal pasti iaitu sorang dalam bahasa Melayu Sarawaknya dalam bahasa Melayu Standard menjadi seorang. Perbandingan perkataan seorang dan seorang ini dapat dilihat dengan jelas dari sudut fonologi, di mana berlaku perubahan dari segi alofon. Alofon GH merupakan alofon kepada fonem R dalam bahasa Melayu Sarawak. Proses pengguguran juga berlaku di mana pengguguran huruf I terjadi dalam perkataan seorang. Seterusnya ialah diftong, di mana terdapat beberapa perkataan yang dikenal pasti seperti parai, iaitu mati, tahu menjadi tahu. Perkataan parai dalam bahasa Melayu Sarawak mempunyai diftong, di mana deretan vokal tidak dapat dipisahkan. Misalnya dalam perkataan parai, terdapat diftong EI. Bagi perkataan mati pula berbeza, berbanding perkataan parai kerana tidak mempunyai diftong tapi wujud proses penyengauan di dalam perkataan tersebut. Seterusnya ialah rangkap konsonan. Rangkap konsonan, di dalam rangkap konsonan ini terdapat perkataan yang kami dapat pilih iaitu perkataan sidah menjadi tiada, balik menjadi tidak baik. Perkataan sidah wujud konsonan rangkap konsonan iaitu gabungan dua bunyi konsonan yang berbeza. Misalnya dalam perkataan sidah, wujud gabungan bunyi konsonan velake dengan bunyi konsonan
R viola D. Sebagai contoh, dalam perkataan tiada, urutan bunyi konsonan R viola D terdapatnya vokal depan sempit I dengan vokal depan luas A yang mewujudkan proses keluncuran C. Proses seterusnya ialah proses pengglotisan, di mana beberapa perkataan dapat kami temui iaitu si menjadi tidak, kami, saya, kita, awak, mok, nak, cerita, pengutul, jak, sahaja, tok, ini, lasu menjadi botak, porok menjadi pondan. Dalam perkataan kami dalam bahasa Melayu Sarawak bermaksud saya, perkataan kami dalam bait Melayu Sarawak telah mengalami proses penyengauan iaitu bunyi konsonan sengan N diikuti bunyi vokal luas A. Terdapat juga proses pengglotisan velar K dan konsonan glotis. Seterusnya ialah proses penyengauan di mana kami menjadi saya. Proses penyengauan ini berlaku dalam perkataan dialek Melayu Sarawak di mana proses penyengauan berlaku apabila bunyi konsonan sengawan N, N, NY, NG diikuti dengan mana-mana bunyi vokal. Misalnya, perkataan kami bunyi konsonan sengawan M diikuti bunyi vokal. Dari segi aspek semantik, yang pertama adalah dari segi makna emotif dalam dialek Melayu Sarawak iaitu parai, manakala dalam bahasa Melayu standard mati. Dalam dialek Melayu Sarawak, perkataan parai adalah jelas menunjukkan yang seseorang itu sudah tidak bernyawa lagi. Walau bagaimanapun, perkataan mati dan bahasa Melayu standard merupakan perkataan dengan makna emotif. Seterusnya, makna denotatif. Frasa yang terdapat dalam video adalah dalam dialek bahasa Melayu Sarawak, jangan nerap, jadi boyak kelak. Dalam bahasa Melayu standard bermaksud jangan menerap, nanti kau menjadi buaya. Dalam ini, perkataan boyak atau buaya ini mengandungi makna denotatif iaitu makna yang sama di mana buaya atau boyak merujuk kepada satu haiwan liar. Seterusnya dari segi makna konotatif yang merupakan frasa yang sama, boyak atau buaya ini merupakan satu gelaran kepada lelaki yang suka menyakiti atau curang kepada seseorang wanita. Dapatan seterusnya iaitu aspek sintaksis. Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. Terdapat 4 jenis ragam ayat yang telah dikenal pasti dalam video tersebut, iaitu ayat tanya, ayat seru, ayat perintah dan ayat penyata. Untuk yang pertama, ayat tanya. Menurut Nik Safia 2016, ayat tanya digunakan untuk mengemukakan pertanyaan. Terdapat beberapa ayat yang telah dikenal pasti di dalam video tersebut. Antaranya ialah, untuk dialek Melayu Sarawak, Pahal si boleh nerap mak? Dan untuk bahasa Melayu standard, kenapa tidak boleh menerap mak? Seterusnya yang kedua, ayat penyata. Ayat penyata merupakan ayat yang memberikan keterangan ataupun menyatakan suatu perkara, benda dan orang. Ayat ini diujarkan dengan maksud membuat penyataan. Seterusnya ayat ini biasa diujarkan dengan intonasi sederhana. Contohnya, di dalam dialek Melayu Sarawak, memanglah kau si jadi boyak, monyeng, mak nangga anak dara mak nerap jadi boyak. Dalam dialek Melayu Sarawak, dialek Melayu standard, memanglah kamu tidak menjadi buaya, mak tengok anak dara mak menerap menjadi buaya. Seterusnya, ayat seru. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, sakit, heran, kagum, terkejut dan sebagainya. Cara penggunaan disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun. Contohnya, yang terdapat di dalam video tersebut iaitu yang pertama, dialek Melayu Sarawak. Orang tua-tua madam duduk atas bantai, buik bisoi. Dalam bahasa Melayu standard, orang dewasa cakap, kalau duduk di atas bantai, punggung bisul. Baiklah seterusnya, ayat yang ketiga itu ayat perintah. Kata perintah digunakan untuk memberikan sesuatu perintah. Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Contohnya yang terdapat di dalam video tersebut iaitu dialek Melayu Sarawak. Jangan nerap, jadi boyak kelak. Dialek Melayu standard, jangan menerap, nanti jadi buaya. Dan seterusnya iaitu aspek morfologi. Yang pertama, kata ganti nama diri. Bagi perkataan kami dan saya merupakan kata nama iaitu kata ganti nama diri pertama. Hal ini dikatakan sedemikian kerana perkataan kami dan saya menggantikan kata nama bagi individu pertama atau individu yang sedang berkomunikasi. Yang kedua, kata terbitan. Dari perspektif yang sama, kata terbitan turut memainkan peranan dalam video ringkas ini. Sebagai contoh, seorang. Ataupun dalam bahasa Melayu standard, seorang merupakan kata terbitan di awalan perkataan. Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang dapat menerima imbuhan. Seterusnya, kata nafi. Bagi perkataan si dan tidak, kedua-duanya merupakan morfem bebas yang boleh berdiri sendiri tanpa memerlukan objek atau dalam satu ayat yang penuh. Perkataan si dan tidak juga dikategorikan sebagai kata nafi.
Seterusnya, kata nama. Kata nama ialah perkataan yang menamakan orang, haiwan, benda, tempat atau konsep. Merujuk jadual, boyak atau buaya adalah salah satu kata nama. Boyak atau buaya ini tergolong dalam jenis kata nama, bukan manusia dan tidak bernyawa. Seterusnya, yang kelima, kata tunggal. Dari aspek morfologi pula, perkataan tok atau ini yang ada dalam paparan video tersebut adalah morfem bebas dan ianya tidak terikat dengan perkataan lain. Hal ini dikatakan demikian kerana morfem bebas dapat berdiri sendiri tanpa bantuan morfem yang lain, jadi perkataan tok tergolong dalam bentuk kata. Yang keenam, kata bantu. Perkataan mok atau mahu ini merupakan kata bantu. Kata bantu ini juga digunakan penutur dalam video tersebut. Oleh hal demikian, kata bantu juga merupakan bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi, perkataan mok dan mahu juga dikategorikan sebagai kata bantu ragam. Secara keseluruhannya, terdapat pelbagai aspek linguistik yang terdapat dalam paparan video tersebut. Video tersebut merupakan contoh yang digunakan oleh pengkaji untuk melakukan kajian kerana dalam paparan video tersebut terdapat pelbagai aspek linguistik seperti sintaksis, fonologi, semantik dan juga morfologi. Jadi, pengkaji telah menjalankan kajian ini berdasarkan kehendak soalan. Jadi, data-data yang dideskripsi dan dianalisis juga telah menunjukkan penerangan secara terperinci. Jadi, pengkaji berharap agar kajian ini terus dilakukan oleh pengkaji-pengkaji yang lain. Baiklah, sekian sahaja daripada ahli kumpulan kami. Sebelum menutup tirai, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Sekian.